الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ketiga, hadis Mishkat, hadis yang ketiga, iaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ulas sekali lagi hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih daripada 70 cabang. Yang paling istimewa dan utama ialah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah dan mudah, yang paling rendah dan paling mudah ialah menghilangkan apa-apa yang mengganggu orang ramai daripada jalan yang dilalui mereka. Sifat malu adalah salah satu cabang besar iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni kita sudah bincang dah sebelum ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung. Sebelum kita membuat kesimpulan, kita nak sebut beberapa perkara. Melalui hadis ini, Nabi SAW telah menyebutkan secara khusus berkenaan dengan salah satu daripada juzuk iman, di perkara yang termasuk daripada cabang iman itu, iaitu sifat malu itu. Yang mana pada awal teks hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawa iman itu ada 70 cabang. Akhir sekali Nabi sebut, Nabi kata daripada 70 tu sifat malu termasuk sebahagian daripada iman itu, sifat malu itu. Jadi kenapa Nabi SAW sebut sifat malu, sebut sifat malu itu secara khusus. Kita telah sebut dah sebelum ini, kerana sifat malu ini yang Nabi sebut secara khusus ni kerana sifat malu itu walaupun pada zahirnya ia adalah merupakan satu sifat fitrah manusia. Tak semestinya orang Islam, orang kafir pun ada sifat malu ni. Manusia yang normal dia akan ada perasaan malu. Tetapi malu yang dimaksudkan di sini adalah malu yang dikira sebagai satu potensi, malu yang menjadi potensi besar. Yang dimaksudkan malu yang menjadi sebahagian macam iman ni, makna malu yang mampu mengarah tuan dia daripada melakukan maksiat. Ataupun seperti yang saya sebut sebelum ini, bahawa malu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah malu yang kita istilahkan ni sebagai pagar maya. Bila malu tu ada dalam diri kita, maka kita jadi tidak rasa segan nak melakukan maksiat itu. Maksudnya malu itu dia mampu mengarah tuan dia untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf
dan rasa tidak mahu melakukan perkara-perkara yang mungkar itu, rasa bersalah dia timbul hasil daripada malu tu. Ni malu yang bermanfaat. Inilah malu yang dikaitkan dengan iman itu. Tapi kalau ada malu tetapi maksiat buat juga, taat dia tak buat misalnya, tapi setengah-setengah perkara ada nampak sifat malu tu. Jadi malu yang begitu sifatnya, malu yang tidak boleh membawa kebaikan kepada seseorang itu. Jadi malu yang sedemikian tidak dimaksudkan sebagai syu'batun minal iman. Tidak termasuk. Jadi sifat malu yang gagal mengarah seseorang agar taat pada titah perintah Allah dan meninggalkan larangannya bukan malu yang hakiki yang disebut dalam hadis ini. Bahkan malu yang sedemikian lebih merupakan sifat lemah dan tidak bermaya. Malu yang dikira sebagai sebahagian daripada iman itu ialah malu syar'i menurut kacamata syariat Islam, bukan malu secara urfi menurut adat dan budaya tertentu. Baik, jadi pada malam ni kita nak tengok sikitlah secara ringkas. Oleh kerana Hafiz Ibn Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia bahagi malu itu pada 10 bahagian. Ni setengah-setengah ulama bagi tak sampai 10, tapi dia ni bagi sampai 10 nama malu. Macam mana Hafiz Ibn Qayyim mana boleh membahagikan sifat malu tu sampai kepada 10 tu? Ini hasil daripada dia mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Maka dia buat kesimpulan dia. Yang pertama dia kata hayaul jinayah. Hayaul jinayah. Hayaul jinayah ni maknanya malu kerana rasa bersalah. Malu, timbul perasaan malu tu kerana rasa bersalah. Ni dia panggil hayaul jinayah. Jadi Ibnu Qayyim mengemukakan contoh malu kerana rasa bersalah bila dia melakukan kesalahan, melakukan jenayah dan sebagainya. Saya contohnya Nabi Adam AS apabila baginda lari ke sana kemari dalam syurga setelah melanggar pesanan Allah. Pada ketika itu Allah bertanya baginda, adakah kamu lari daripadaku hai Adam? Jawab Adam AS, tidak Tuhanku, sebenarnya aku malu kepadamu. Termasuk dalam bahagian ini juga malu para rasul di mahsyar nanti. Jadi dalam huraian Hafiz Ibn Qayyim ini, dia kata malu kerana rasa bersalah, bukan kerana buat jenayah bunuh orang besar tu. Tidak sangat. Bagi orang yang mempunyai jiwa yang halus, orang yang sangat tinggi nilainya, dirinya, maka bila dia buat kadang-kadang kesalahan tidaklah besar mana, tapi dia rasa bersalah. Misalnya contoh Nabi Adam sini, bila dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu, dalam syurga seperti yang kita maklum, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kamu menghampiri pokok ini. Tiba-tiba dia terlepas pandai sehingga dia langgar perintah Allah SWT, menyesal, bertaubat dan sebagainya. Dan disebut dalam riwayat dia berlari bergerak ke hulu ke hilir, bergerak apa? Malu. Maka Allah tanya, apakah kamu nak lari daripada ku hai Adam? Nabi Adam kata tidak, tapi dia terlalu, bila malu tu kadang-kadang boleh menyebabkan manusia tu bergerak ke hulu ke hilir. Malu tu kadang-kadang menyebabkan manusia tak balik ke rumah, kesal daripada malu. Ini dia panggil al-hayaul jinayah. Baik. Sini dia tidak sebutlah, Hafiz Ibn Qayyim dia tidak sebut. Cuma kita faham daripada huraian ulama yang lain, daripada hadis-hadis lain, malu ni bila buat salah bila dia rasa malu. Inilah sebagai anak tangga pertama untuk manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni dia tak akan bertaubat kalau dia tidak rasa bersalah. Ni malu jinayah, jinaul jinayah, malu kerana rasa bersalah. Daripada sinilah mula nak bertaubat. Kalau dia tak rasa bersalah dia buat hadir-hadirat, macam mana dia nak bertaubat? Macam mana dia nak bertaubat? Dia tak rasa bersalah dia buat. Gak ramai ni benda-benda lagu ni, orang yang bila buat salah kita nampak terang dia salah. Besar kecil tu tengok keadaan lah, tapi salah. Tapi setengah dia tak rasa pun. Kadang-kadang dia pun tahu salah, Allah minta maaf dia, tapi tak ada nampak pemalu tu. Esok buat pula. Ada berlaku lagu tu.
Tu. Jadi penting sebab tu. Jadi daripada huraian Hafiz Ibnu Qayyim kita nampaklah kata-kata Nabi tu. Walaupun sikit kecil kata-kata Nabi itu al-haya minal iman ataupun syu'batun minal iman. Inilah makna kesal daripada malu tu menyebabkan bertaubat, sehingga jadi bertaubat kesal tu. Dan inilah juga kita boleh faham kenapa besarnya bid'ah tu. Sebab apa? Sebab orang yang buat bid'ah dalam keadaan dia menganggap apa dia buat tu benar, dia tak rasa pun malu, tak rasa besar sebab dia anggap betul walaupun benda tu salah. Sebab tu bid'ah ni bahaya. Sebab orang tak akan bertaubat. Nak bertaubat lagu mana? Dia tak mari rasa bersalah. Tak malu. Tak berasa malu. Maka tidak rasa bersalah. Apa perlu bertaubat ni? Tak ada. Tak timbul belakang. Tu yang jadi besar sangat bid'ah tu. Yang mana Nabi sebut bid'ah tu siapa boleh membawa manusia masuk neraka bid'ah. Itulah sebabnya. Sebab apa? Buat salah tidak bertaubat. Bahkan dia rasa betul, dia sanggup pertahan pula tu misalnya. Tu berat dia. Yang kedua, haya'ut taqsir. Haya'ut taqsir, rasa malu kerana kecuaian. Rasa malu kerana kecuaian, iaitu malu kerana berasa belum melaksanakan sesuatu sebagaimana sepatutnya. Mana tugas yang kita sepatut kita buat kita tidak laksanakan sepenuhnya, maka kita berasa malu, berasa tak senang duduk, berasa bersalah dan sebagainya. Contohnya malu para malaikat ialah malunya para malaikat yang bertasbih siang dan malam tanpa henti kepada Allah. Kerana pada perkara ini difaham daripada kata-kata malaikat pada hari kiamat. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat ni kita tahulah malaikat ni tak pernah buat salah, duk tasbih semua. Tapi bila bangkit di hari akhirat dalam riwayat disebut dia kata sebut di hadapan Allah, Subhanak, maha suci engkau wahai Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak beribadat kepada engkau dengan sebenar-benar ibadat. Melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka, segala-galanya daripada Allah, maka para malaikat rasa malu. Hak dia duk tasbih siang malam rasa tak padan lagi. Ini peringkat tinggi lah. Ini peringkat tinggi. Peringkat tinggi. Menyebabkan dia sebut gitu. Hak ni haya'ut taksir ni, hadirin dan hadirat, sentiasa kita berasa kita ada lagi benda yang kita tak buat. Walaupun habis rain dah kita buat. Manusia yang lagu ni dia jadi tidak berasa sedap hati. Tidak berasa sedap hati. Dia beringat semua. Kalau ada haya'ut taksir ni, dia akan beringat semua. Sebab apa? Ada lagi kita tak buat. Hak bahayanya beres dah kita. Kita mari masjid sama. Mekah pun 2 kali setahun ni. Kita pun puasa sedap. Confirm dah syurga kita ni. Beres dah kita. Demo lagu mana kawan rasa okey dah. Dia mari perasaan lagu tu. Tu bahaya. Menyebabkan boleh jadi dia tidak akan berusaha nak menambahkan kualiti dan kuantiti ibadat dia. Sebab dia rasa pandai dah dia buat. Dia sedekah ada. Dia buat masjid nak sebut orang rumah yang penuh. Dia tak gigi misalnya. Ataupun dia gigi buat habis banyak dia buat. Maka dia pun rasa padai dah. Tak nak sabar dah masuk neraka tu. Boleh jadi mari lagu. Ni hayatut taksir ni dia akan tolak tu perasaan-perasaan negatif. Itu sifat yang negatif tu. Sentiasa berasa ada lagi benda tak buat. Dengan penuh kesedaran. Jadi hak ni contoh yang disebut oleh Hafiz Ibnu Qayyim ni seperti malaikat lah. Sebab apa? Sebab kira-kiranya malaikat ni tak buat dosa langsung dah. Sentiasa ibadat, bertasbih. Ada setengah malaikat kerja dia tasbih. Tak ada tugas lain dalam hadis itu. Kerja dia tasbih. Doa kepada orang-orang mukmin itu ya kerja dia. Tapi dia masih lagi rasa. Sebab apa? Sebab dia tengok Allah ni segala-gala. Rasa ada lagi benda yang kita ibadat yang kita kurang. Taksir sini maknanya cuai. Taksir sini maknanya cuai. Ini dia panggil haya'ut taksir. Jadi seseorang yang ada sifat ni dah, dia akan jadi baik.
Dalam apa sajalah ni hadirat. Dalam apa saja. Bila ada rasa kita ni bimbang takut kita buat, walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, walaupun kita zakat, tapi bimbang takut amalan yang kita buat tu tidak sepenuhnya, tak cukup. Walaupun buat, daripada sini lahir sifat nak muhasabah ibadat dan sebagainya. Marilah perasaan nak cek ibadat dia, nak kira kemarin aku semaya setara mana, kualiti dia. Banyak dah buat tu, terawih 20 tu, klik buat lagi tu. Misalnya dengan tahajud dia, tapi kualiti setara mana. Dari segi banyak tu, nampak banyak dah, mutunya macam mana. Benda tu dia lahir daripada haya'ut taksir, daripada rasa malu, takut buat tu tidak sempurna ibadat. Maka marilah sifat-sifat yang positif, muhasabah diri dan sebagainya. Yang ketiga, haya'ul ijlal. Haya'ul ijlal, iaitu malu kerana terlalu memuliakan seseorang. Malu kerana terlalu memuliakan seseorang, dan malu kerana sedar akan kedudukannya yang amat tinggi. Antara contohnya ialah malunya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia mari contoh sahabat. Misalnya Amr bin Al-As menceritakan, kata beliau, demi sesungguhnya fa wallahi in kuntu la ashadda an-nas haya'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama mala'tu 'aini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala raja'tuhu bima uridu hatta lahiqa billahi azza wa jal haya'an min. Ini kata Amr bin Al-As, sesungguhnya aku adalah seorang yang paling malu kepada Rasulullah. Kerana malulah, kerana sifat malulah, kerana malu telajak pada Nabi, maka aku tidak pernah puas melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga aku dapat mengemukakan kehendakku kepadanya, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam menemui Allah, yakni wafat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ni haya'ul ijlal, kerana dia terlalu mengagungkan seseorang. Contohnya apa yang berlaku ni, pengalaman Amr bin Al-As. Dia sangat sayang ke Nabi, sangat mengagungkan Nabi, sehingga jadi nak tengok semua Nabi. Tengok Nabi tu berasa tenang. Tu telajak mengagungkan. Benda ni boleh berlaku pada sesiapa saja. Ni dia panggil haya'ul ijlal. Kesan daripada orang ni, kesan daripada orang ni, seperti mana yang berlaku pada Amr bin Al-As dan sahabat-sahabat yang lain, dia akan buat apa saja yang Nabi buat. Dia jadi secara otomatik, dia jadi ikut orang yang dia malu. Dia akan ikut Nabi. Mana berdasar pada kenyataan ini, sahabat Nabi yang kuat sangat ikut Nabi, ittiba' sunnah Nabi ni, kerana apa? Kerana haya'ul ijlal. Itu maksud yang disebut oleh Hafiz Ibn Qayyim ini. Ibn Qayyim ni, gitulah maksud dia sebut. Memanglah kalau kita tengok dalam kitab, misalnya salah satu ulama sebut dalam kitab, apakah faktor yang rasional kita kata, sebab yang munasabah, antara sebab yang munasabah, kenapa kita kena ta'zim Nabi ni, kita kena letak Nabi ni kedudukan lebih tinggi daripada kita. Kita kata kerana iman itulah, kerana beriman. Iyalah, kalau kita nak senarai, iman itu betul lah, percaya pada Nabi. Benda faktor-faktor lain. Kerana apa? Kerana Nabi ni manusia yang lengkap, Allah letak sebagai role model untuk kita, sebagai contoh panduan untuk hidup kita. Tak ada orang lain. Cuba baca sejarah Nabi. Keturunan dia lagi orang panggil An-Nasabus Syarif. Keturunan dia lagi. Nabi ni keturunan dia dipanggil An-Nasabus Syarif. Keturunan Nabi ni dia tidak terlibat dengan sek tertentu ke apa ni. Itu dia panggil usul nubuwah. Begitu juga Nabi daripada kecil lagi. Orang-orang tua ciri-ciri dia kata budak ni lahu makanatun, sepatut dia sendiri, Abdul Muttalib misalnya, dia kata cucu dia ni akan ada kedudukan tinggi bila dia besar. Bercakap berdasarkan dia tengok keadaan anak dia ni lain, luar biasa. Itu Nabi. Jadi patutlah kita mengagungkan dia. Selepas tu dia terima wahyu pula, jadi Nabi dan Rasul. Dah lah perangai molek, jadi Nabi dengan Rasul pula. Baik, orang atas dunia ni siapa dia hak kita rasa hebat? Ibu bapa kita.
Bila besar sikit, kita berpindah kepada orang lain pula. Ketua, pemimpin politik, pemimpin tu, tokoh-tokoh tu. Baik, kalau kita duk nampak molek tu siapa kita, rela berjual belakang dia, rela masuk jail kerana dia, kita kata dah. Boleh ke setara Nabi juh tu? Boleh ke setara Nabi? Tak ada cacat celah nak perbuatan dia tu. Cuba kita tanya bini dia nak tahu. Cuba kita tanya bini. Ni ada selalu. Tanya rakan-rakan dia sekolah sekalinya. Ni ada selalu. Tetapi tetap kita mengagungkan dia. Sebab apa? Sebab banyak jasa dia. Hak buruk tu ada. Nabi ni tak ada hak buruk. Tak ada hak buruk saja tu. Sehingga Aisyah bila sahabat Nabi tanya bagaimana akhlak Nabi di rumah, wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Quran. Sebab tu ulama kata itu salah satu faktor. Makna kalau nak sayat Nabi, Nabi lah. Baik, selepas Nabi siapa dia pula? Sahabat. Apa kita kata sahabat ni orang yang nombor 2 selepas Nabi dia lah. Sebab apa? Kata dia mula, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Nabi sebut tentang kelebihan sahabat dia. Nabi sebut sahabat dia ni ahli syurga. Kita mana ni orang yang patut kita jadikan idola kita, qudwah kita ni. Sebab apa? Sebut dalam Quran, sebut dalam hadis begitu banyak. Kita nak ikut orang lain pun jangan lebih daripada sahabat. Janganlah kita nak ikut orang lain sampai tinggal sahabat. Nak ikut orang lain sampai tinggal Nabi, tak kena. Dari segi logik pun tak kena. Ya kamu dia ikut kawan itu setara mana dia ada hadis kau sebut tadi dia tu baik, dijamin baik. Sebab sahabat ni hak jamin baik tu Quran Allah SWT dan Nabi sendiri. Ini dari segi kaedah cara berfikir. Patutlah kita kena dahulukan dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata kalau tengok hadis bercanggah kena tengok sahabat amal lagu mana. Sebab sahabat ni orang diperaku baik oleh Quran dan hadis. Hak tu sebenarnya kita nak ikut ni. Tiba-tiba kita ni tak ngaji pun tentang sahabat, terlepas pandai, tak ada maklumat. Jadi benda ni kita kena perbetulkan lah. Kita kena perbetulkan. Pastikan benda tu mana janganlah tersalah tu lama sangat tersalah tu. Janganlah lama sangat. Gitulah dia. Jadi ijlal tu ni ada kitab khusus lah. Ni ada kitab khusus nak sebut. Kenapa Nabi tu dari segi dalil Quran hadis, dari segi logik, kenapa Nabi tu kita kena ikut dia? Apa sebab? Dalam hadis sebut pemimpin pun kita kena ikut. Dalam hadis ada sebut pemimpin pun kita kena ikut juga. Wajib juga taat pada pemimpin. Tapi tak serupa dengan Nabi. Orang panggil ikut muqayyad. Ikut tengok dulu dia tu. Bukan tak boleh ikut sebenarnya Nabi. Tak boleh tengok. Kalau saya kena ikut wajib. Kita tak faham pun kena ikut Nabi. Tapi pemimpin tak boleh. Selain daripada Nabi, sahabat pun kena tengok juga. Hak dijami baik dah tu sahabat tu. Quran hadis. Tapi kena tengok juga. Tak bolehlah kita kata sahabat ni maksum supaya Nabi. Dah. Tak kalau orang lain hadirat. Hak tidak Nabi dan Rasul. Kita nak ikut setara mana? Kita nak ikut setara mana? Nak ikut supaya Nabi lah kau. Berat kalau lagu tu. Mana nak ikut dia kena tengok je kan. Sebab tu ulama kata kita ikut ni dalam beragama. Kita ikut ulama tu kerana kita ikut Nabi. Maknanya kita kena pastikan ulama buat tu dia ada dalil. Baru kita boleh ikut dia. Kalau tidak tak boleh. Sebab hakikat itulah maksud ulama kata ikut ulama ni. Mungkin ada setengah kata takkan ulama ajak kita masuk neraka. Tu yang Nabi sebut tu. Du'atun ila abwabi jahannam tu lagu mana? Ada juga orang yang seru manusia ni kepada neraka jahannam. Dia tak sebut gitu. Kalau sebut gitu apa dia ikut. Tapi perbuatan itu bercanggah dengan Nabi sebenarnya. Apa yang saya nak sebut sini hadirat? Hayaul ijlal ni kalau silap letak bahaya. Hayaul ijlal ni malu kerana kita rasa orang tu terlalu hebat. Itu hayaul ijlal. Hak ni kalau tak kena letak dia bahaya. Kalau kena letak insya-Allah selamat awet. Jadi kita nak letak siapa perekat malu tu, siapa perekat malu kerana ijlal ni makna mengagungkan dia. Hak ni dia kena Nabi. Orang lain jangan. Kalau kita nak letak pada orang lain, kita kena lebih Nabi. Nabi tu nombor 1 sekali. Sebab tu bila Nabi tanya Sayyidina Umar, siapa dia hak mu paling mu saya sekali? Dia kata diri saya. Dia. Lepas tu betul rekah je Nabi kata tak kena tu. Hak mu paling saya, mu paling cinta.
Dia kata diri saya. Nabi kata tak kena, salah tu. Gini hak tu Nabi kata. Hak dia paling saya Allah dan Rasul. Lepas tu baru dengung. Lepas tu baru nak pergi pada orang lain. Saya nak kata tak apa, saya betul mula. Saya nak kata orang yang paling saya cinta Allah dan Rasul. Lepas tu baru diri saya. Lepas tu ibu bapa. Nabi kata baru tu. Apa maksud hadis tu? Apa maksud hadis tu? Maksudnya dari segi keutamaan tu Allah dan Rasul. Jadi apa-apa sebab tu ni in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila, semua merujuk pada itu lah. Kalau kamu berselisih pendapat dengan satu perkara khusus dalam agama, wajib kamu jadikan kata pemutusnya Quran dan hadis. Dia kena pergi situ. Lepas tu sahabat dasar pada hadis-hadis yang begitu banyak. Jangan tinggal hak tu. Tinggal hak tu sesatlah hadis-hadis lah. Tinggal hak tu boleh jadi sesat. Itu kerangka agama kita. Jadi kalau kita tinggal kerangka besar tu, kita kata dah. Jadi penuh tidak nampak Islam tu sebenar. Apa? Kerangka Islam tu kerangka Islam, kerangka besar. Tu. Tiba-tiba kita tinggal tu kerangka besar tu. Boleh rosak. Boleh rosak hati-hati lah. Kena ingat itu sebenarnya hakikat umat Islam, dia kena faham tu. Kalau tak faham tu berat lah. Ni kadang-kadang benda ni kalau tak faham ke dia jadi iyalah. Masalah. Tu. Kita harapnya benda tu kita kena lagu tu cara dia. Sebab itulah ulama ni bila dia sebut sesuatu, dia kena sampai kepada Nabi. Balighu anni walau ayah. Kita nak ayat sesuatu biar pasti benda ni sampai ke Nabi. Nabi buat gini. Kalau kita kejap-kejap pandai pun, ni saya ni buat ni dasar pada hak Nabi. Dia kena sampai ke Nabi tu. Jangan terhenti setakat ulama, jangan terhenti setakat kita. Tu bahaya tu. Tu dia panggil hayaul ijlal. Jadi kena letak molek. Sebab tu ulama bahas panjang pula ni. Ijlal ni siapa dia? Nabi. Lepas tu baru sahabat. Sebab tu ulama sebut wali ni kalau tidak sahabat setinggi mana wali pun, kalau dia tak sahabat, dia tak dapat mengatasi serendah-rendah sahabat tu. Serayat lah setara mana tu. Ulama kita faham mana tu hadis-hadis lah. Faham daripada hadis-hadis ni kedudukan sahabat. Sebab sahabat ni hak perang tu, sahabat ni pelik je. Hak perang tu bukan kata hak ciri-ciri saja, dia pergi belakang. Makna jiwa dia tu pelik. Dia rupanya dia alim ni suku. So lagu dia faham, dia cinta tu. Sahabat mana tak pandai baca, tak pandai nulis. Itu kalau zaman kita lah untuk anda baca tak nulis ni buat. Orang tahu kira mana. Tapi Nabi jamin syurga. Dia apa? Dia terlalu taat kepada Allah. Tak alim, tak cerdik kira-kira, tak tiba. Tapi taat. Rupanya taat tidak syarat kena cerdik kalau gitunya. Untuk taat kepada Allah tidak syarat dia tu jadi alim besar, tidak syarat. Tak ada hak tu boleh jadi taat. Gapo dia faham. Dia terima. Ni orang panggil iman, ni orang panggil iman ni. Kadang-kadang kalau alim pun tak jijak molek. Duk main takut tu lah alim yang kira lah. Nak tahu mana alim, tengok dia kecil. Tetapi dari sudut lain tak ada. Ni bahaya, dia ada bahaya. Sebab tu sahabat Nabi ni kalau kita tengok, kau gigi puas tu. Misalnya dalam kitab sebut sampai 75,000 sahabat ni. Setengah riwayat kata sampai 100,000 lebih, macam-macam dalam kitab Al-Isabah itu disebut bilangan sahabat. Sebab apa berbeza-beza angka? Dia ayat lah pula sebab dia ni. Sebab apa yang jadi ulama kata 75,000, ada kata dekat 100,000, ada kata 100,000 lebih, sampai 135,000 ada sahabat sebut. Itu ulama sebut bilangan sahabat. No ayatnya banyak lah, 10,000 lah paling kurang kita kata. 10,000 sahabat. Terlibat semua dalam kurang. Gitu kan? Hak mana cukup syarat. Lepas tu kita tengok dari tu hak alim-alim, hak ada nama berjasa besar, tidaklah ramai sahabat ni. Tapi hak perang bela Islam tu semua. Kenapa berlaku lagi? Ni untuk dapat rasa malu ni kena alim lah aku. Jom. Untuk boleh rasa malu yang dikaitkan sebahagian daripada iman tu, dia ni kena alim, kena cerdik, nak kelas profesor nak baru boleh mari jadi hayat tu. Jom. Ni orang panggil Islam dah tidak. Ni baru orang panggil Islam. Nak boleh hal ni amal agama, Allah akan beri pada dia. Allah akan beri pada dia.
Sebab tu kita tengok orang murtad, orang tolak agama ni, kadang-kadang profesor pun ada. Hak tolak agama, hak murtad, orang kampung pun ada, macam-macam. Begitulah juga hidayat pun begitulah juga. Kadang-kadang hidayat boleh pada orang kampung. Cengik ekor sampai mati dia pergi. Semua ramai sahabat. Kadang-kadang hidayat dipergi oleh orang cudi. Macam-macam keadaan manusia. Jadi begitulah kita kena sedar keberadaan kita ni. Islam ni peseti. Islam ni dia tidak eksklusif pada seseorang. Tak. Islam ni milik Allah, dan setiap orang Islam dia wajib mempertahankan ajaran yang asal itu. Dia wajib, dia bertanggungjawab. Yang keempat, hayaul karam. Hayaul karam, malu berkata atau bertindak kerana menjaga hati orang lain. Itu dia panggil hayaul karam. Malu berkata atau bertindak kerana nak jaga hati orang. Kita nak buat gini rasa malu, apa? Takut orang terasa hati. Kita nak buat gini, nak kata gini, takut orang terasa hati. Padahal kita rasa benda tu molek, kita dulu, kita tangguh dulu. Ataupun benda-benda yang tidak berkait dengan apa-apa hukum syariat lah, dalam keadaan biasa. Ada kan berlaku pada kita. Hak ni ada tak? Memang kena ada. Tak ada orang ni parok kita. Tak nak kata-kata. Ya kawan tu perik mata. Kita tak rasa ke? Parok lagu ni. Jumpa saya dua orang, pada dah lagu ni kuruh kita. Dia nak kata ni tak kira dah orang berasa lagu mana. Berat ni. Kita tengok kita beli baju. Aku bercium lah baju lagu ni. Aku tak boleh lah baju. Dia kawan ni baru beli. Dah tak boleh hidup dia. Sudah lah. Dah kamu tak si baju dah dia beli, makna dia suka baju tu. Ada jenis pasal mulut lagu tu kan. Dia tak ada bagi perasaan malu ke takut. Mana malu takut orang terasa hati. Dia tak kira. Kadang-kadang Allah uji kita dengan sayang-sayang lagu ni. Mana? Tapi sini makna dia lebih besar lagi lah. Tidak serendah tu contoh mudah. Malu berkata atau bertindak kerana menjaga hati orang lain, seperti mana yang dicontohkan oleh Ibnul Qayyim. Dia kata misalnya dalam hadis ni, sebenarnya ni ada dalam hadis belakang ni. Hafiz Ibn Qayyim mari asalnya hadis ni. Misalnya kata dalam contoh ni disebut malunya Rasulullah menyuruh beberapa orang sahabatnya yang masih leka berbual-bual setelah selesai menjamu selera mereka supaya pulang. Peristiwa ini berlaku ketika kenduri kahwin baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab itu radhiyallahu anha. Pergi mau kita lah, lama buat. Kita kata, takkan kita nak suruh dia klik. Kita, lepas kita duduk tunggu dia. Kita ni kecek pokok tu. Tapi dia ni duduk buang balik lagi. Ada ke berlaku Nabi pun begitu dah. Manusia berlaku, sahabat manusia pun kita je. Ni ada jari-jari kali salah tu. Sebab tu tak boleh. Kita boleh ada berlaku. Tapi nak suruh nak jaga hati dia. Ini sifat. Sebab tu kata karam. Karam ni makna budiman. Karam ni makna budiman boleh. Karam dengan erti pemurah boleh. Karam dengan erti dermawan boleh. Banyak makna karam dalam bahasa Arab. Makna karam itu sendiri. Ini sifat Nabi ni. Hayaul karam. Mungkin hari nikah kan, hidup buah lama. Tamu-tamu 5 tahun dia tak jumpa buah. Kawan tu letih. Mungkin pagi lagi dia cari. Memang ada. Setiap orang akan ada pengalaman. Ada. Siapa kita kalau bunyi nak mari rumah tu, Allah pusing lalu. Berat ni kita ni. Maknanya kalau dia bunyi nak mari rumah, kita cancel lalu kalau ada perkara lain. Terturun wajah. Nengung lalu. Bini pun serabut. Tak ada apa. Dia kata. Kadang-kadang kita elok pergi masjid. Elok pergi tempat lain. Ginilah kita pergi jumpa masjid lepas asar. Apa pergi rumah ganggu lah. Ada juga gitu. Tapi kok mana tindakan kita tu tak sewi dia terasa hati. Ini dia panggil hayaul karam. Molek juga tu. Ni balik kita, balik orang tu dia kena reti lah. Ni balik kita kalau berlaku kita nak jaga. Tapi orang tu dia kena reti, dia kena pakai hadis lain pula. Siapa buruk. Kadang-kadang sama-sama guru, dia kata kawan tu nak pergi mana demo. Sudah demo kena. Kawan tu nak dah hari ni. Pakai usi habis ke bunyi nak mari rumah. Setengah-setengah kalau nak jumpa rakan-rakan pakai tak ajak dia. Kalau tidak pakai dia sore kecil. Jadi benar-benar. Tapi kita nak jaga sebab dia ada kebaikan juga dia tu. Cuma kelemahan dia situ.
kelemahan kita lain. Kadang-kadang kita jaga tu tak jaga pula. Gitulah manusia dia ada kelemahan dia. Payah nak cari orang sepuluh Nabi ni, orang tu tak ada. Sahabat Nabi ada disebut beberapa orang jenis kedekut. No awal tapi masuk surga dengan kedekut tu. No awal. Kedekut bukan apa kan? Tidak apa kita. Jadi benda-benda lagu tu. Sebab itulah Ibn Qayyim sebut ni memang boleh lah. Kita boleh ambil, boleh tupai dia punya pandangan dia ni. Hayaul hasyar. Malu kerana ada hubungan persemendaan dengan seseorang. Jadi anak-anak kita melalui hubungan perkahwinan, itu makna hubungan persemendaan. Bukan kata anak-anak asad dah, bukan waris asad dah. Jadi waris tu kini kerana kih perkahwinan. Tak kira lah aku ke mana pun. Berah atau tak berah, waris apa ikut lah. Ni misalnya Sayyidina Ali memang anak Nabi dah. Tapi bila jadi natu Nabi dia lagi dekat. Lepas tu anak perempuan dia pula tu mana bini Sayyidina Ali. Jadi nak tanya benda-benda yang berkait dengan hubungan suami isteri seks ni, tak kena tanya tok tua. Biar tok tua tok peti pun. Kau boleh ejah ku SMS tanpa nama gitulah dulu. Nak kita tanya Nabi. Kait masalah berkait dengan seks dengan anak dia tu bini kita. Lepas tu Sayyidina Ali jadi rasa malu tu. Malu tu kerana hormat. Benda tu tidak salah. Benda tu tidak salah tapi bahasa malu. Kalau bahasa Kelantan kan niat tak tergamu. Tu tepat bahasa Kelantan. Nak terjemah ke mana tu? Agak-agak kalau pergi ceramah luar Kelantan lah, pekaklah kita nak malu. Ada soal bahasa Kelantan tak tergamu. Kau tu faham selalu orang Kelantan. Tak tergamu muka tua kau demo kat masa so kau tanya benda lagu tu kita tu sebelum ni lebih rentu tanya bila jadi tua jadi malu. Ni tu malu tu kerana bukan hasyamah. Kesal jadi hubungan semakin rapat kerana melalui persemendaan, kerana perkahwinan. Misalnya kih yang disebut sini Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali nak tanya Rasulullah tentang hukum air mazi. Jadi malu nak tanya. Moga Rasulullah tutup tua dia. Moga air mazi tu air mazi ni bukan kisah sakit kepala. Tak tu air mazi ni. Dia kih benda lain. Si akak tu tengok. Tu ya ada. Tu ya jadi tubik tokak Ali dengan kacik timah tu. Uluk dah sini ada tolong semua si Amir. Tengok bapa. Tu Sayyidina Ali ni kuat sangat tu bapa. Sebab dia ada tongkat. Tongkat Ali. Ni Sayyidina Ali, Fatimah pergi ngadu pada Rasulullah. Tak tahan. Ni riwayat Syiah ni. Tak tahan bapa ni. Kuat dak habar dia ni Sayyidina Ali. Maka Nabi pun ajar cara gini-gini. Kaki Fatimah lah tu begini. Sebab tu saya nasihatkan kita mengaji hadis ni kalau boleh tak sedut sebut sangatlah Tok Ali, Kacik Timah. Cuba aja guna nama lain. Tak sesuatu dengan kepribadian dua tokoh besar dalam agama kita tu. Sayyidina Ali tokoh besar. Tokoh besar tu. Dekat lagi keluarga Rasulullah kita pejuang Islam. Lepas Sayyidina Uthman dia nombor 4 dalam agama kita. Sahabat Sayyidina Ali. Tiba-tiba kita lambai ke dia dengan lambai sek. Tak sesuatu dia. Ini adalah satu bentuk tabarra Syiah pada Sayyidina Ali. Nampak puji jangan main tu urus. Dia tikar aku belakang. Fatimah pula mana cucu anak Nabi, puteri Nabi. Tak sesuai dia. Tak sesuai. Tak sah lah kita ngaji hadis kalau boleh tak sah. Cuba eloklah. Lepas tu nak sebut mana ustaz? Noya herbal. Payah cukup noya ambo kena tokak. Kira lah kuku mana pun. Nak beli tokak. Tokak nak beli tokak. Tokak ke dia? Jadi tokak gagah. Kira lah kuku mana pun. Sebab Allah memang sikit saya ingat lagi Tok Syekh saya lah masa mengajar hadis ni. Elok lah ke mana jangan sebut. Kita orang mengajar hadis. Ada kesenali kita letak dia macam simbol set lagu tu berkait dengan set. Tak ada Tok Ali tak ada. Bukan kisah sakit kepala baru Tok Ali ni. Dia benda lain. Orang guna. Tak sesuai je. Tak salah. Benda tu mencemarkan nama tokoh agama kita. Sayyidina Ali.
Begitu juga Fatimah, puteri Rasulullah, meriwayatkan hadis benar. Nah, tali tak salah kan? Padahal jadi cerita ni Sayyidina Ali suruh orang lain tanya. Ada setengah kata dia tanya bagi pihak orang lain kalau gini. Tapi pihak tu dia suruh orang lain tanya. Jadi kita pun serusak sekali. Mu kau banyak molek tak ayahlah kalau orang tanya pakai jawab gitu sudah lah. Kalau ada misalnya ada orang tanya kita, kalau ada lah orang buat gini-gini, benda tu memalukan, kita jawab gitu sudah. Jangan tanya siapa. Nah, kemudian tidak beradab tu. Tu dalam riwayat tu antara kesimpulan panduan ulama ambilnya, bila orang tanya benda itu jangan tanya siapa dia, kita jawab soalan itu sudahlah. Itu antara adab guru supaya anak murid tidak rasa sebuah salah. Supaya anak murid tidak rasa sebuah salah. Ni kita tanya, royak dulu siapa dia, bawa aku royak jawapan. Kalau lagu tu berat aja tak. Yang keenam, hayaul istihqar wastisghar tin nafs. Malu kerana berasa hina diri. Istihqar ni rasa hina. Istighraq nafsi makna rasa kita ni rendah. Itu maknanya malu kita. Mari perasaan kita rendah diri, menyebabkan jadi rasa malu diri. Orang kata rasa malu diri. Jadi perasaan ini lahir kerana kita menyedari kekurangan kita, menyedari kerana ada kekurangan pada diri kita. Antara contohnya ialah malunya Nabi Musa AS apabila hendak meminta sesuatu keperluan duniawinya. Kata baginda, ni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku ni ada hajat dunia ni. Benda hajat dia nak minta dia berkait dengan duniawi, berkait dengan dunia. Tetapi aku malu nak meminta denganmu. Sini meminta kepadamu lah. Malu untuk meminta kepadamu, wahai Tuhanku. Malu nak minta kerana benda dunia. Padahal benda tu harus, benda tu boleh, tapi kadang-kadang malu nak minta. Sebab apa? Sebab muka dia ni Nabi kan? Dia Nabi, ataupun dia rasa tak nak sabar lah, tak nak sabar kerana dunia ni kira-kira lekeh benar. Pada Nabi dunia ni kecil benar. Kalau dia gini aja, kalau kita tengok dalam kitab-kitab ni, orang peringkat tinggi buat tarikat, dia kata dunia ni bagi Allah tak ada rega sebenarnya. Tak minta pun dia tak suruh minta. Ni pokok cara orang panggil hak abid. Kadang-kadang kita mikir je lah juga. Kita nak minta benda lain. Hak tentu boleh menyelamatkan itu. Minta ke dia? Minta kita supaya Allah beri kepada kita, Allah beri taufik supaya kita dapat buat ibadat, supaya kita buat amalan kita ni biar selari dengan kehendak Allah. Minta tu, kita nego lah. Tak klik malah, tak apa nego, tapi minta biar Tuhan beri taufik dalam perniagaan kita. Tu ada juga ulama kata begitu. Sebab apa? Sebab dia Tuhan nak beri rezeki, Tuhan beri, cuma kita nak biar selaras dengan agama. Jangan jadi korun, kifaya. Jangan jadi bila boleh harta jadi lupa. Jadi kita nak taufik. Taufik ni dalam bahasa syariat dengan erti apa saja yang kita buat dia tidak bercanggah dengan kehendak Tuhan. Itu makna taufik. Apa saja yang kita buat, itu bahasa mudah, taufik. Dalam apa saja. Jadi apa saja kita kerja, banyak minta tu. Walaupun semua ulama kata tak apa, minta kaya, minta jadikan dalam hadis. Ada doa-doa, tapi kena ingat dalam hadis Nabi, kaya dia ada sifat kaya tu, kaya yang boleh membawa. Dia ada gitu. Dia ada, bukan sekadar minta kaya sekat tu ada. Begitu juga dalam hadis Nabi, minta umur panjang. Tidak sekadar itu, minta umur panjang yang boleh dia dimanfaatkan, umur panjang yang memberi manfaat pada diri dan orang lain. Itu dalam hadis sebut. Jangan minta panjang umur saja. Lama minta panjang umur sakit. Umur panjang sakit. Berat lagu tu. Kita susah, orang lain susah. Tu. Gitulah. Atau seperti seseorang berasa malu untuk berada di samping orang yang sangat terkemuka.
Ni juga kita berasa. Sebab gini hadirin, sebab kita kena terima hakikat hidup atas dunia ni, dia relatif. Dia panggil hidup ni, apa dia kata tu? Ada perbezaan. Ada perbezaan. Kita rasa lebih setara mana pun, ada lagi orang lain lebih pada kita. Jadi bila kita berada dengan orang yang kita rasa dia lebih pada kita, mesti kita mari berasa tu. Mesti kita mari berasa tu. Tu dia panggil, kalau berasa malu kih lagu tu kerana dia lebih pada kita, tu dia panggil mana hayaul istihqar. Malu kerana kita berasa kita lebih lekeh, lebih rendah kedudukan daripada dia. Ni. Lepas tu lagu mana ni malu ni? Apakah malu ni malu yang keji ataupun malu yang mahmudah? Kau lagu mana? Cuba tengok. Jadi kalau kita tengok pada contoh Nabi Musa ini, dikategorikan oleh Ibn Qayyim sebagai malu istihqar ini tidak keji sebenarnya. Sebab kecuali kalau malu ni kita letak pada orang lain. Malu ni asalnya molek, tetapi kalau kesal daripada tu, misalnya bila kita malu pada orang, kita pun tak pergi dekat dia. Kalau sekadar itu ya, tu tak molek lagi tu. Tidak molek lagi tu. Sebab tu Ibn Qayyim bawa cerita Nabi Musa. Sebab Nabi Musa bila ada dia malu gini pada Allah SWT, kenapa dia kesal dia ni? Nabi Musa semakin rapat dengan Allah SWT dengan melakukan ibadat-ibadat. Itu dari segi huraian dia lah dalam riwayat. Gitu. Jadi boleh jadi dalam konteks kita manusia ni akan berlaku sesama manusia gitu. Misalnya kita tengok kadang-kadang kita dengar, kita duduk dalam lift misalnya, dengar dia kecik Inggeris, kita buat semalu. Padahal tak ada apa-apa muka bahasa tu. Lepas tu kita kecik lah bahasa kita, faham dia tak faham. Tengok dia bahasa lagu mana. Jadi benda tu tidak nasabah, tak sesuai. Sebab tu Hafiz Ibn Qayyim mari contoh yang berlaku kepada Nabi, pada sahabat. Sebab malu-malu lagu ni kalau tak kena letak tu tak kena, dia boleh jadi mazmumah. Dia boleh jadi tak comel. Tapi kalau kita letak tu kena molek, comel. Dia perlu huraian dia. Hak ni Hafiz Ibn Qayyim ayatnya kategori malu, pembahagian malu. Lagu tu lah ada berlaku lagu. Tapi kalau berlaku lagu tu kepada manusia, sama manusia, natijah dia tidak berapa molek. Tu. Bimbangnya takut kita ni jadi hina ke diri. Tak boleh lagu. Jadi nak semua molek je ngaji hadis. Sebab lah hadis sebut bila tengok orang lebih kita nak kata lagu mana. Bila tengok orang tu hebat kita nak kata, dia ada berlaku kata-kata keinsafan yang Nabi ajar adalah hadis Nabi. Sebab kita akan berhadapan dengan hidup dengan benda-benda gini, kerana itulah hakikat kehidupan dia. Ada orang lebih pada kita, ada orang hebat pada kita dari semua sudut. Harta, kepintaran, ingatan kuat. Kita tak cakap baca-baca tu, ulai acak kali tu tak ingat pula. Bila kita dengar orang tu, sayang dia kata dia sekali tengok. Misalnya ada anak buah, inilah anak buah saya sendiri lah, duduk ngaji dah kosong. Katanya seminggu baca. Boleh tinggi ketemu kuasa. Ingat, memang ingat terpelik lah. Nak buat mana tu? Siapa guru dia duduk ngaji, kalau dia kelih tu dia ingat lagi. Dia boleh buku dia baca seminggu, gitu lebih kurang gitu. Sekitar 10 hari. Lulus tak ada apa-apa. Dia ingat. Kadang-kadang sebab Imam Syafi'i ni, perlunya ada tokoh-tokoh Islam di luar negara, ingat tempat-tempat kita pun ada ingatan ini tidak sama. Jadi jangan kita berasa hina. Cuma kalau hina kih berlaku tu, dia panggil hayaul istihqar. Kalau kita letak kepada Allah, dia jadi molek. Malu kita berasa hina diri kita pada Allah, tu sepatutnya boleh lah. Sebab malu ni hadirat tak kena gaya, dia jadi satu sifat yang menyebabkan kita jadi hina sungguh. Bukan hina main-main, tidak. Tu tak boleh lagi. Yang ketujuh, hayaul mahabbah, malu kerana cinta. Malu kerana cinta hakikatnya ialah malu seorang kekasih kepada kekasih dia. Kesannya
ternyata misalnya apabila wajah orang yang dicinta terbayar di dalam hati, ia boleh menyebabkan wajah orang yang bercinta itu berubah kerana ini hak dalam keadaan biasa. Seperti mana kita tengok contoh makam cinta, kalau pokok tarikat kan, dia sentiasa senyum. Apa? Dia teringat pada Allah. Teringat pada Allah tu dia jadi hilang, habis panak dunia ni. Sebab sahabat Nabi, pun Nabi teringat pada Allah. Kalau dalam keadaan manusia biasa, bila dia teringat pada kekasih dia, dia boleh jadi sengih apa. Padahal dia ada seorang. Jangan kita kata dia gila lalu. Rupanya dia ada ingatan dia tu. Dia teringat pada teringat kepada mak, boleh jadi sedih, jerit. Sebenarnya kisah saya, kisah mahabbah tu. Jadi itu dia panggil. Jadi kesal dia apa kesal dia? Kesal dia, dia tak akan buat benda yang maknanya orang yang dia cinta tu, mahbub dia tu, tak sih dia tak akan buat. Ada kesal dia. Ni pun begitulah juga. Ada pro kontra dia. Kalau kita letak, kalau malu ni kepada Allah seperti Sayyidina Uthman misalnya disebut, Allah pun malu dia. Dalam hadis sahih, Sayyidina Uthman ni Nabi sebut Allah malu dia. Tak mu tak malu ke Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman, Pak Syiah kata homosek Sayyidina Uthman. Dalam kitab Syiah dia kata bila orang lalu orang pergi gitu ya kemaluan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia suka orang pergi kemaluan dia. Khalifah tu. Khalifah dalam kitab Syiah. Pondek dia. Patu buah himna tak ada kerja lain. Mikir kesek dia. Kalau perempuan berzina agak dia ragu dulu baru dia bunuh, baru dia hukum kerja. Tu sebutlah kita. Saya sebenarnya malu. Malu kan kesek daripada malu mahabbah ni. Gapo dia? Malu, timbul malu kerana terlalu cinta. Dia tak akan buat benda-benda yang bercanggah dengan kehendak mahbub dia tu, orang yang dia cintai. Hak ni pun hati-hati. Kalau kita letak kena pada tempat dia jadi molek. Kena letak pada Allah. Kalau tak kena letak pada orang lain, boleh jadi rosak. Boleh jadi rosak. Mana jangan lebih. Kalau untuk siapa orang panggil hayat mahabbah ni kepada Allah. Kalau letak pada orang lain, janganlah, kena jaga molek sebab dia boleh rosak. Benda yang kita kadang-kadang kalau kita letak pada Allah jadi molek, kita letak pada orang jadi rosak. Ada juga lah ni pun begitu. Siapa ke peringkat hayat mahabbah kalau letak pada mak saya. Siapa ke peringkat jadi apa saja yang mak dia suruh, mak dia minta, walaupun tak betul dia buat. Kerana apa? Kerana saya duduk ke mak dia. Tu tak betul. Walaupun kira-kiranya kerana saya tu hayat mahabbah tu malu nak langgar, kata nak langgar perintah mak, malu nak tolak permintaan mak, biar salah pun. Tak molek. Tapi kalau kerana Allah, letak kepada Allah, dia jadi molek. Ni dia perlu kita jaga dengan syariat lah. Hayat mahabbah ni perlu dijaga dengan syariat Allah SWT. Yang ke-8, hayaul ubudiyah, malu kerana sedarkan, iaitu kerana menginsafi diri sebagai seorang hamba. Hayat ubudiyah, kita sedar kita ni hamba. Perasaan ini timbul hasil percampuran dua perasaan lain, iaitu rasa cinta dan rasa takut. Seseorang yang mempunyai perasaan malu ini akan merasakan dirinya tidak layak menjadi hamba pun kepada Tuhannya. Dia sebenarnya malu ni sebenarnya kita bahas dalam konteks malu ni, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya, cuma setengah-setengah tu Ibnu Qayyim ni sebut, maknanya kalau tidak kait dengan Allah Taala, ada juga kait dengan manusia. Tapi malu dan juga orang panggilnya. Tapi kukuk mana malu ni dia jadi molek lagu mana pun, kukuk mana pun. Tapi setengah-setengah tu kena jaga molek lah, supaya sifat marah tu lah. Sebab tu ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak berdendam. Tak salah, dosa kita kalau ada sifat marah. Tak ada ulama kata berdosa. Sebab tu Islam tidak suruh kita buat sifat marah, cuma dia suruh kita kawal. Sebab kalau tak ada sifat marah ni bahaya. Berat sebab saya normal. Marah dia tu serupa sama jahilah, serupa. Cuma dia kena letak. Dia kawal tu kena. Kalau kena ayat Quran senyap lah walaupun nak marah. Tu payah tu. Tapi marah tu lah juga hoja siapa dia. Hak Muhammad royak tak pada lagi. Kamu nak ke ni? Tu style dia. Marah lah tu. Muhammad buat aku tu saya tak seterima lagi. Nak tanya aku lagi. Ada laki berlaku. Orang kita tanya dia sama masalah, dia kata, "Bapa tak tanya Rasulullah tu, kita tanya dah, cuma nak tanya Tuhan pula." Dia kata, "Mau kita tanya Nabi, tanya Rasul tak pada lagi. Tak berhati lagi." Dia cakap nak itulah.
Jijing lagu tu. Yalah, maknanya atas rasa agama. Banyak berlaku kisah Sayyidina Umar, memang terkenal dia. Sayyidina Umar dia panggil waqafan inda kitabillah. Tu gelar dia. Selain daripada Al-Faruq, antara gelar Sayyidina Umar waqafan inda kitabillah. Orang kalau bahasa Kelantan, orang yang monyok lalu kalau sebut kitab Allah kan. Duk tengah bekek-bekek bila sebut kitab Allah monyok lalu. Tu malu tu. Malu ubudiyah orang panggil tu. Duk tengah mama kalau baca Al-Quran dia senyap lagi. Bahaya tu. Bahkan kita tak berani kadang-kadang nak sebut hukum pada orang di tengah marah. Acau hukum apa? Tu perangai setengah orang. Tak kena raya jadi rosak pula akidah dia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata jangan nasihat orang setengah orang di tengah marah, jangan nasihat. Yang kita kata tak boleh jangan omanya hukum Tuhan, tolak hukum orang jadi kapek-kapek ke lah tu. Kalau kita cekuk ke orang depan kita jadi tahar lagu tu jangan. Nabi tak ubi. Nyaya ke dia. Misalnya ada kat ni sebagai contoh, sebagai contoh. Katalah ada seorang itu dia kurang pengetahuan agama lah. Jenis orang kita kata tahar lah ilmu agama. Tapi guano hari tu nak pergi sedekah. Sedekah ke masjid. Misal, niat dia tu molek nak kerana Allah. Kita kata molek. Kalau ada dia buat satu misalnya contoh je bila dia mari buat sedekah hekong kalau misalnya habis 50,000. Tiba-tiba nyambil pasu sebutir dia kena. Itu ayat kita. Agak-agak lagu mana? Kita mari mikir sebagai contoh ni. Maknanya nak bertindak tu kena bertindak sebab masjid tak boleh. Jangan buat tak boleh ambil tu. Allah masjid ambil haram gini. Dia mu baru-baru nak faham agama dah. Dia kena urus cara lain. Takutnya kata, berbahasa aku buat mereka habis sudah kita dah. Hak niat dia tak ada rosak habis. Nak jaga tu lah. Hak pasu ni kita sikit lagi kita kecek semula. Gitu cara dia. Bapa nak jaga orang, nak jaga orang. Sebab dia baru nak jinak-jinak dengan agama. Buih kau 40,000 misalnya dah. Kita pergi buat pandai-pandai. Dia buat kecek tu kalau menyebabkan dia jadi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dalam Quran sebut janganlah kamu rosakkan sedekah kamu dengan ungkit dan buat sesuatu yang menyakit. Kamu itu jahil. Nak lahir orang jahil. Kena ada cara dia. Maknanya agama ni dia jaga. Sebab orang-orang hak lama-lama dah kedekuan. Enggak dia ni. Gitu. Itu sebagai contoh dia ada. Lepas tu ja'usyar haya'usyar wal izzah, malu kerana kemuliaan jiwa dan keluhuran budi. Malu kerana kita perhabislah sikit ni. Tapi sebenarnya tak habis juga ni sebab dia ada pula pengajaran ada panduan ni kita berhenti setakat tu lagu. Sebab kita pun ada lagi hak lain ni. Tak habis juga kalau itu betul. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita campur sama semula lah. Haya'usyarafi wal izzah, iaitu malu kerana kemuliaan jiwa dan keluhuran budi tu. Budi yang luhur. Tu insya-Allah kita bincang pada minggu hadapan. Kasih setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.